Salam sejahtera kepada semua. Bersama saya, Muhammad Muhaimin bin Suhaili, bersiaran secara langsung dari Berita TV5. Di sini, saya ingin melaporkan mengenai isu pencemaran udara di Malaysia. Kelihatan, terdapat segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab telah melakukan aktiviti pembakaran secara terbuka hanya kerana ingin melupuskan sampah. Tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum bahawa negara kita sedang berada di musim panas. Maka, ia amat berbahaya kepada para penduduk yang berdekatan, malahan kepada orang awam yang berada di kawasan Malaysia. Hal pencemaran udara ini jelas memberi impak kepada kita semua seperti isu penipisan ozon, hujan asid serta jerebu yang teruk sehingga menyebabkan kematian. Kita sedia maklum bahawa penipisan ozon akan menyebabkan pemanasan global yang agak membimbangkan akibat daripada penyesutan ozon yang melindungi bumi daripada sinaran terus cahaya matahari. Pendarahan secara terus dari cahaya matahari ini boleh menyebabkan kanser kulit, strok haba dan sebagainya. Selain daripada penipisan ozon, pencemaran udara juga boleh menyebabkan hujan asid. Hal ini kerana hujan asid berlaku disebabkan oleh penggabungan gas sulfur dioksida dan nitrogen oksida dengan air hujan dan seterusnya menjadi asid sulfurik dan asid nitrik. Asid ini kemudiannya akan terkumpul di awan hingga menyebabkan asid yang terkumpul di awan akan bergerak ke tempat-tempat yang lain. Asid tersebut akan turun bersama-sama dengan hujan dan menimpa kehidupan di dunia. Kesannya, ia membunuh tumbuh-tumbuhan dan juga hidupan air. Tambahan pula, hujan asid boleh menghakis pakaian, kertas dan bahan binaan bangunan. Malahan, asid ini juga boleh meresap ke dalam tanah dan akan menyebabkan kualiti tanah kurang subur. Di samping itu, pencemaran udara yang menyebabkan jerebu sering berlaku akibat darah-darah yang dibebaskan oleh asap kilang-kilang. Jerebu ini boleh memberi masalah kesihatan kepada golongan kanak-kanak, warga emas serta pesakit yang mempunyai asma. Antara gejala daripada jerebu adalah iritasi kerongkong dan batuk-batuk, kesukaran bernafas dan hidung tersumbat, iritasi mata dan mata menjadi merah, serta kegatalan pada kulit. Akhir kata, kita sebagai manusia boleh menghalang dan mencegah dari isu pencemaran udara ini terus berleluasa dengan mengurangkan penggunaan kenderaan sendiri, tidak membuat pembakaran secara terbuka, dan antara langkah yang kita boleh lakukan bagi melestarikan alam sekitar ialah seperti bercucuk tanam kerana tumbuhan hijau jelas boleh memproduksikan oksigen kepada persekitaran. Serta, kita juga harus menghindari dari menggunakan bahan kimia yang berlebihan. Itu sahaja daripada saya, Muhammad Muhaimin bin Suhaili, melaporkan dari Berita TV5 bersiaran secara langsung beralih kepada wartawan yang bertugas di kawasan pencemaran air. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas untuk pencemaran udara. Saya John akan melaporkan tentang pencemaran air. Pencemaran air berlaku daripada perbuatan yang membahayakan serta mencemarkan kawasan sungai, lautan serta kawasan parit. Secara tidak langsungnya, hal ini boleh membawa kesan kepada semua orang dari berbagai aspek. Kesan pertama adalah banjir. Banjir berlaku kerana perbuatan pembuangan sampah ke kawasan longkang atau parit. Perbuatan itu mampu membuatkan bencana seperti banjir berlaku sekiranya berlaku hujan lebat. Hal tersebut juga membawa masalah kepada infrastruktur bangunan atau rumah di mana banjir besar mampu membuatkan kerosakan atau kehilangan barang-barang serta dokumen penting. Dari isu kesihatan juga, air banjir tersebut merupakan air kotor yang membawa pelbagai penyakit. Kesan kedua adalah kemusnahan kehidupan akuatik di lautan. Hal ini berlaku kerana masih ada segelintir manusia yang bertindak untuk membuang sampah ke lautan. Hal ini mampu memusnahkan kehidupan akuatik seperti penyu yang
tidak mampu membezakan plastik dengan makanan mereka. Selain itu, tumpahan minyak juga mampu mengganggu ekosistem hidupan akuatik di mana mereka akan mempunyai masalah untuk mendapatkan oksigen yang diperlukan dan terdapat lapisan minyak yang menghalang mereka. Pada masa yang sama juga, saliran sisa-sisa bahan daripada kilang juga mampu membawa kepada pencemaran air. Sisa bahan-bahan yang tidak lagi digunakan daripada kilang selalunya disalurkan kepada sungai yang berdekatan. Hal ini mampu menyebabkan keadaan sungai tersebut bahaya untuk kegunaan manusia serta mampu menjejaskan kehidupan di sungai serta keadaan tanah di persekitarannya. Sebagai penutup kata, pencemaran air adalah satu kes yang kita perlu tangani bersama. Hal ini kerana air adalah satu keperluan utama untuk badan manusia dan sekiranya air tersebut tidak baik dan tidak sihat untuk kegunaan manusia, apalagi yang kita mampu lakukan. Selain itu, kesan daripada tidak menghalang pencemaran air juga akan membawa bahaya kepada kehidupan akuatik di sungai serta lautan. Jadi bersamalah kita mencegah pencemaran air. Saya kata, saya John daripada Berita TV5 akan menyerahkan kepada wartawan yang bertugas di pencemaran tanah. Terima kasih wartawan yang bertugas di kawasan pencemaran air. Saya Abdul Rashid bin Harun bersiaran secara langsung dari Berita TV5. Di sini saya ingin melaporkan mengenai isu pencemaran tanah yang berlaku di negara kita, Malaysia. Kelihatan terdapat segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab telah melakukan aktiviti pembuangan sampah secara terbuka dan sesuka hati hanya kerana ingin melupuskan sampah dengan mudah. Tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum bahawa negara kita sedang berada di skala yang tidak menyenangkan dalam isu pencemaran alam sekitar. Maka ia amatlah berbahaya kepada para penduduk yang berdekatan, malahan kepada orang awam yang berada di Malaysia. Hal pencemaran tanah ini jelas memberi impak yang buruk kepada kita. Kepada kita semua, seperti keracunan makanan, nyamuk Aedes, tanah runtuh, hakisan tanah dan sebagainya. Hal ini berlaku kerana sikap manusia yang kurang prihatin dan tidak bertanggungjawab membuang sisa sampah sesuka hati tanpa memikirkan orang lain. Oleh itu, pelbagai penyakit boleh merebak ke atas tubuh badan yang mempunyai imunisasi yang rendah dan lemah. Contohnya, penyakit kulit, keracunan makanan, masalah pernafasan dan boleh juga menyebabkan kematian akibat nyamuk Aedes yang akan membiak secara aktif. Selain daripada pembuangan sisa sampah juga boleh menyebabkan pembakaran secara terbuka akibat bahan yang mudah terbakar seperti putung rokok dan suhu yang tinggi. Sampah sarap adalah bahan yang sangat mudah terbakar kerana terdapat pelbagai bahan di dalam satu plastik sampah. Di samping itu, pencemaran tanah yang menyebabkan pencemaran bau sering berlaku akibat peredaran tiupan angin di kawasan sekitar. Ini boleh memberi masalah kesihatan kepada golongan kanak-kanak, warga emas serta pesakit yang mempunyai penyakit. Antara gejala daripada adalah iritasi kerongkong dan batuk-batuk, kesukaran bernafas dan hidung tersumbat.
Akhir kata, kita sebagai manusia boleh menghalang dan mencegah dari isu pencemaran tanah ini dari terus berleluasa dengan membuang sampah di tempat sepatutnya. Tidak membuat pembakaran secara terbuka, dan antara langkah yang boleh kita lakukan bagi mengurangkan pencemaran tanah ialah seperti mengadakan kempen kesedaran kerana dapat memberikan kesedaran kepada semua orang agar lebih bertanggungjawab. Serta kita juga harus menghindari dari membuang sampah dan melakukan pembakaran secara terbuka. Itu sahaja daripada saya, Abdul Rashid bin Harun, melaporkan berita dari TV5 pada siaran langsung, beralih kepada wartawan yang bertugas di kawasan pencemaran bunyi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada rakan pemberita daripada kawasan pencemaran tanah sebentar tadi. Saya, Abang Muhammad Saufan bin Abang Sezali, ingin melaporkan tentang pencemaran bunyi yang berlaku di negara Malaysia. Dianggarkan, 37 juta orang Malaysia terjejas oleh pendedahan jangka panjang pada paras bunyi trafik siang, petang, malam sekurang-kurangnya 55 disebel. Di samping itu, 5 juta orang Malaysia terdedah kepada bunyi bising yang tinggi dari landasan kereta api. 1 juta kepada bunyi pesawat yang tinggi dan kurang daripada setengah juta kepada bunyi bising yang tinggi yang disebabkan oleh kilang-kilang industri. Apa yang ramai orang mungkin tidak tahu ialah pendedahan jangka panjang kepada bunyi bising, walaupun pada tahap yang biasa kita lakukan di kawasan bandar, mempunyai kesan kesihatan yang ketara. Lebih daripada 50% orang yang tinggal di kawasan bandar terdedah kepada paras bunyi jalan raya sebanyak 55 desibel atau lebih tinggi dalam tempoh siang, petang, malam yang diukur pendedahan jangka kepada tahap ini menurut World Health Organization ataupun WHO berkemungkinan memberi kesan negatif terhadap kesihatan. Sebilangan rakyat Malaysia mengalami gangguan kronik yang tinggi dan ada juga yang mengalami gangguan tidur yang tinggi yang kronik. Menurut bukti WHO, kesan kesihatan ini bermula berlaku walaupun di bawah paras hingga 55 desibel untuk tempoh siang, petang dan malam, dan paras hingga 50 desibel untuk tempoh malam, yang merupakan ambang pelaporan yang ditetapkan oleh Arahan Bunyi Alam Sekitar Malaysia. Oleh itu, angka-angka ini mungkin dipandang remeh. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.